Okey, pastinya jiwa yang merdeka itu sangat mendalam maksudnya. Kita perlu sedari dan hayati sendiri, tetapi pada masa yang sama juga betapa besarnya sebenarnya peranan jalur gemilang itu yang merupakan sebuah identiti bagi kita semua rakyat Malaysia. Kita harus bangga dan yang paling utama mesej-mesej penting ini juga harus kita war-warkan kepada anda dari masa ke masa. Dan dalam masa yang sama juga kita dalam Selamat Pagi Malaysia, kita nak beralih kepada agenda yang seterusnya. Dalam lindung diri, lindung semua, kita nak berkongsi tentang untuk sama-sama kita bersedia menghadapi dan hidup bersama dengan endemik COVID-19. Dan untuk kita membicarakan berkenaan topik yang sangat penting ini, kita bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia secara dalam talian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ya, Munawar dan Hani. Ya, saya. Okay. Baik, Datuk. Kita lihat, Datuk, baru-baru ini Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin telah menyatakan bahawa Malaysia bakal memasuki fasa endemik COVID-19 bermula hujung Oktober dan peralihan fasa itu dijangka berlaku selepas 80% populasi dewasa di negara ini melengkapkan 2 dos vaksin. Mungkin untuk permulaan ini, Datuk, apa yang boleh kita fahami berkenaan terma endemik ini dan bagaimana untuk kita fahami dan memberi pencerahan kepada rakyat untuk kita hidup bersama virus COVID-19 ini, Datuk? Ya, Munawar, alhamdulillah. Bila kita dengar pengumuman YBKJ ni, mana kita harus pertama bersyukur, yang kedua kita bergembira, dan ketiga kita bersedia, ya. Jadi sebenarnya pandemik yang kita terlalu ini adalah satu keadaan di mana jangkitan virus COVID-19 ini berlaku secara wabak dan berada di seluruh dunia, ya, termasuk negara kita, dan juga mendatangkan kesan-kesan yang teruk daripada segi kesihatan, ekonomi dan sosial, ya. Manakala endemik ini adalah apabila sesuatu penyakit itu atau jangkitan itu telah berada bersama kita lah, telah lama, ya, dan tidak mendatangkan beban yang sangat teruk lah, dan dia ada sahaja di kalangan kita, sama ada di komuniti, dan kita boleh terkena jangkitan tersebut pada bila-bila masa, ya. Contoh penyakit endemik ni seperti malaria, denggi, ya, yang telah ada dalam kita, dan juga selesema biasa. Jadi bila COVID-19 ni telah memasuki fasa endemik dan dia akan berada bersama kita, yang penting ialah kita berjaga atau kita menahan dirilah daripada terkena daripada jangkitan COVID-19 ini. Jadi ini adalah perubahan terminologi untuk kita lebih menghadapi, kerana dia punya strategi ada berbeza antara pandemik dan endemik, ya. Jadi itu yang kita harus faham, ya. Hani dan Munawar. Ya, baik. Datuk, dan dalam masa sama ini memberikan kita pemahaman bahawasanya peratusan vaksinasi yang tinggi memainkan peranan yang penting dalam fasa endemik ini. Jadi bagaimana boleh kita kaitkan juga dengan pencapaian di negeri-negeri yang telah mencapai lebih daripada 80% populasi dewasa lengkap divaksin. Contohnya seperti di Sarawak, Datuk. Walaupun kes baru adalah tinggi, namun 99% kes yang direkodkan hanya berada di tahap 1 dan 2. Jadi kita mohon penerangan daripada Datuk dalam hal ini. Ya, dalam fasa endemik, ya, bila sebab jangkitan virus itu telah berada bersama kita, ya. Jadi kita akan mendapat kekebalan, ya, pertahanan badan, sama ada daripada natural infection, iaitu daripada infeksi yang biasa, ataupun daripada sistem imunisasi yang kita bina melalui vaksin, ya. Dan untuk vaksin COVID-19 ini, sebenarnya peranan utama vaksin itu adalah untuk mengurangkan tahap penyakit itu, ya. Dia bukan menyebabkan kita kebal sepenuhnya kepada jangkitan COVID-19, tapi dia bila kita dapat peringkat ringan, ya, itu mungkin kategori 1 atau kategori 2, dan tidak kepada kategori yang lebih besar lah sebagaimana yang sebelum ini, ya. Jadi itu penting. Jadi kita kena faham bahawa selepas kita mendapat vaksin, kita ada immunity, tetapi kita tidak kita masih boleh mendapat jangkitan, dan jangkitan di dalam komuniti kita di dalam fasa ini telah ada di mana-mana, ya. Jadi kerana itu, walaupun tahap pencapaian liputan vaksinasi kita tinggi, tetapi jangkitan itu masih berlaku. Tapi yang penting sekali ialah bahawa ia mencegah dari berlaku perubahan daripada kategori 1, 2 kepada kategori yang lebih tinggi, 3, 4 dan 5. Jadi itu fungsinya. Jadi kita jangan risau. Sebenarnya bila dalam fasa endemik ini kes akan ada,
tetap ada dan akan banyak. Tapi yang penting kita tidak menjadi penyakit yang serius. Ya saya. Baik Datuk, kita melihat juga strategi mitigasi yang dilaksanakan dalam Greater Klang Valley yang memperlihatkan pencapaian yang sangat-sangat memberangsangkan. Bukan saja kita lihat jumlah vaksinasi berjaya melepasi sasaran, malah juga pengurangan kes baharu sebanyak 60% berbanding awal pelaksanaan di Greater Klang Valley ini. Jadi mungkin dalam hal ini mungkin Datuk boleh memberikan penerangan apakah antara strategi ataupun pendekatan kesihatan awam yang terbaik yang boleh kita aplikasikan, yang boleh dilaksanakan dalam tempoh kita menuju ke arah fasa endemik ini, Datuk. Ya, di dalam kawalan atau pengurusan wabak ya, pertama kita akan panggil containment yang kita telah ada 1 tahun setengah yang lepas, itu kita mengawal, mengekang supaya tidak berlaku jangkitan. Yang kedua, kita masuk fasa mitigasi ya, atau mitigation yang mana penyakit itu ada bersama kita tetapi kita telah bersedia. Pertama dengan adanya vaksin yang tinggi, iaitu setengah orang kata kelompok immunity, tapi sebenarnya ialah total protection. Kita lagi tinggi kita punya pencapaian imunisasi, lagi bagus ya. Dan yang kedua ialah pengamalan SOP yang masih sama juga ya. Jadi di dalam strategi mitigasi yang akan dibuat yang telah dibuat di Klang Valley, Lembah Kelang, dan kita rasa akan diteruskan di tempat-tempat lain apabila kita masuk dalam fasa endemik adalah pertama, kita meningkatkan liputan imunisasi kepada golongan-golongan yang layak. Yang kedua, kita terus memantau kejadian-kejadian kluster yang baru ya, yang besar-besar. Dan yang ketiga, kita akan terus memantau kemasukan di hospital, terutama untuk tahap yang lebih tinggi ya. Dan pada masa ini, strategi yang lama seperti ujian secara besar-besaran kita tak perlu buat lagi. Kerana kalau kita buat ujian, dia akan ada positif. Jadi kes akan bertambah. Jadi caranya ialah kita tidak perlu buat ujian, tetapi kita membuat ujian kepada mereka yang bergejala. Dan untuk masyarakat pula, jika kita bergejala, kita anggap itu sebagai COVID-19 dan kita mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Jadi kena ingat bahawa kita tidak perlu dah lihat data angka harian kes, tapi kita akan lihat every kes-kes serius di hospital dan juga kes-kes yang bergejala. Baik, ketersediaan dan juga pemahaman masyarakat merupakan aspek penting dalam peralihan ke arah fasa endemik. Jadi kita mohon jugalah penerangan daripada Datuk sendiri berkenaan dengan aspek mobilisasi komuniti melalui strategi engagement empowerment. Datuk. Ya, alhamdulillah ini soalan yang sangat bagus dan saya rasakan ini yang penting dalam fasa mitigasi ya. Macam kami pun banyak buat mobilisasi dan engagement untuk komuniti. Kerana di dalam fasa mitigasi dan atau endemik ini sebenarnya kes itu berada bersama kita dalam komuniti. Jadi sesiapa saja boleh kena walaupun dia ada vaksinasi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jika mereka mendapat jangkitan, maka mereka juga boleh menyakitkan kepada orang lain dan juga boleh perlu juga mendapat rawatan jika telah penyakit menjadi serius. Jadi perkara ini mesti dipaham oleh komuniti. Ya? Masyarakat mesti faham apa itu gejala-gejala dia dan apa yang patut dibuat. Jadi apa yang penting adalah setiap anggota masyarakat akan mengenal pasti sama ada diri dia, keluarga dia atau komuniti dia. Pertama, siapa yang ada bergejala. Jika ada bergejala, kuarantin atau duduk di rumah, tak payah kita pergi ke tempat awam dan sebagainya. Dan kita memantau bila keadaan itu menjadi teruk, kita nasihatkan untuk mendapat rawatan di hospital. Dan yang ketiga, kita cuba elakkan apa-apa juga yang menyebabkan perhimpunan ramai, crowded, tempat sempit, dan juga kita mengarahkan ataupun mengajak semua masyarakat supaya kita mematuhi SOP kerana ini adalah masa genting dan kita akan kembali kepada keadaan teruk jika kita tidak melakukan SOP, terutama untuk varian-varian baru lah. Jadi itu peranan komuniti. Kita tidak boleh berharapkan undang-undang atau mengharapkan kepada kerajaan, tetapi ialah komuniti sendiri yang kena bergerak. Ya, saya. Itu peranan komuniti yang perlu dimainkan dalam situasi kita ingin beralih kepada fasa endemik. Tadi Datuk ada menyentuh berkenaan penularan varian-varian baharu ini. Kita lihat penularan varian seperti varian Delta ini ia agak dominan di peringkat global dan juga telah menular di dalam negara kita, Datuk. Dan kita lihat ia juga turut memberi kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Jadi bagaimana penularan varian-varian baharu khususnya varian Delta yang lebih ganas sifatnya ini, Datuk, memberi cabaran kepada seluruh
seluruh rakyat Malaysia untuk kita beralih ke fasa endemik, Datuk? Ya, jadi kita kena faham betul-betul, kita mesti faham betul-betul bahawa di dalam jangkitan COVID-19 ini, pertama kita ada virus asal, ya, original. Kemudian kita ada mutasi-mutasi virus, ya. Pada masa ini kita ada varian Delta dan Lambda. Dan kemungkinan akan berlaku varian-varian atau mutasi-mutasi yang akan datang. Jadi ada beberapa perkara yang penting. Ya. Pertama, di pihak kerajaan, mestilah sentiasa kita mesti menggunakan satu sistem surveillance untuk memantau berkluster-kluster ataupun varian baru, sama ada VOC, variant of concern, atau variant of interest yang telah dikenalpasti oleh WHO. Jadi sentiasa kita tahu bila varian baru akan datang. Yang kedua, untuk masyarakat, kita tingkatkan kita punya imunisasi, ya, vaksinasi di mana saja, sebaik tertinggi mana kita dapatkan imunisasi. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali ialah kita mesti mengamalkan SOP, kerana ini adalah senjata untuk kita menghalang apa juga jenis varian atau mutasi virus, ya. Kerana jika varian barunya boleh bertindak balas kepada vaksin, tetapi dengan adanya pengamalan SOP, kita mempertahankan diri kita daripada varian baru tersebut. Dan jika semua orang melakukan begini, maka jangkitan varian baru walau apa saja pun dapat kita halangkan daripada tersebar dalam masyarakat kita. Ya, saya. Ya, Datuk menyebut tentang sistem surveillance ataupun pengawasan tadi itu kan. Sebagaimana sebenarnya dibayangkan? Adakah satu sistem seumpama seperti diletakkan dalam aplikasi MySejahtera ataupun bagaimana, Datuk? Ya, sebenarnya sistem surveillance ini adalah kerajaan lah macam sekarang. Setiap kes tu mereka akan ambil ujian sampel, dan dilakukan di ujian makmal seperti AMR dan sebagainya, dan mereka buat genome sequencing, jadi mereka akan tahu varian-varian baru, ya. Itu yang pertama. Manakala untuk pada kita mudah saja. Kalau kita ada gejala, kita anggap itu adalah COVID-19. Kalau kita rasa kita bergejala, kita rasa itu adalah virus COVID-19. Kita tak kira apa juga varian je. Dan yang paling penting sekali, kita mengamalkan SOP. Kalau kita ada bergejala, kita duduk rumah atau kuarantin sendiri, dan kita amalkan SOP di mana saja kita keluar. Yang paling penting adalah kita pakai mask dan berjarakan sosial. Dan jika kita ada bergejala sikit-sikit ataupun kita nak pergi ke tempat yang lebih sesak, kalau kita tak yakin dengan mask satu, kita pakai double mask atau dua mask. Jadi saya rasa itu walau apa saja jenis varian, insya-Allah kita akan dapat kawal. Kita tak perlu, mungkin ada orang kata kita buat test apa semua di tempat masuk. Jadi itu boleh, tapi tak begitu perlu. Dan yang paling penting sekali adalah kita mengamalkan SOP itu sendiri. Ya, saya. Itu antara kepentingan utama yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Malaysia, iaitu berkenaan pengamalan norma baharu yang perlu kita teruskan dalam fasa endemik ini. Dan juga dalam fasa endemik ini, Datuk, kita lihat ruang untuk sektor ekonomi dan juga sektor sosial akan dibuka semula, persekolahan akan dibuka semula. Jadi ianya memberi satu nafas kelegaan untuk kita beralih kepada kehidupan normal walaupun dengan pematuhan SOP dan norma baharu. Jadi bagaimana Datuk melihat dalam program vaksinasi negara sekarang ini untuk kita mencapai imuniti kelompok dan juga kita beralih kepada fasa endemik? Program vaksinasi juga akan turut diperluaskan lagi kepada kategori remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun, Datuk. Ya, ini penting, ya, kerana kalau sekarang kita mencapai 80% populasi dewasa, sebenarnya kita belum mencapai 80% daripada keseluruhan penduduk. Kerana kita tahu sektor kanak-kanak tadi 12 tahun, 18 tahun dalam 10 hingga 15%, manakala bawah 12 tahun ada dalam 10 hingga 20%. Jadi kita akan ada lompong ataupun golongan yang tidak diberi vaksin yang agak tinggi. Jadi kerana itu, kita mesti mencapai lebih daripada 80%, mungkin 100% kepada populasi 12 tahun ke atas. Jadi dengan itu kita akan cover penduduk Malaysia antara 80 hingga 90% secara keseluruhan, termasuk kanak-kanak. Dan dengan ini kita akan dapat menahan serangan-serangan virus COVID-19 atau apa-apa mutasi. Jadi yang paling penting kita sekarang, kita jangan ingat pasal apa-apa kesan ke vaksin. Kita mesti dapat vaksin, dan kerana dengan semua orang dapat vaksin, kita akan dapat
perlindungan kepada semua orang melalui total protection. Jadi itu yang perlu kita lakukan sekarang. Ya, kita lupakan apa ni dakyah-dakyah dan sebagainya. Kita mesti ambil imunisasi dan kita mesti galakkan semua komuniti mengambil imunisasi. Ya saya. Ya Datuk, kita boleh galakkan Datuk, tetapi dalam masa yang sama kita takluk juga pada keputusan pendirian masing-masing. Kerana seperti yang Datuk sebutkan tadi, pertama kalau sekiranya dapat digerakkan sistem pengawasan, dan yang keduanya kalau sekiranya kita terus melakukan kawalan kendiri dengan penuh disiplin, insya-Allah ia akan kita dapat berjaya mengharungi dan kita dapat hidup bersama-sama dengan endemik ini. Jadi bagaimana untuk kita memastikan ia benar-benar boleh dijadikan satu realiti kedua-duanya ni, maknanya sistem mungkin langkah yang akan digerakkan oleh kerajaan dan kawalan kendiri dalam kalangan rakyat keseluruhannya. Ya, ini yang sangat penting. Ya, saya rasa rakyat Malaysia mesti faham betul-betul ya. Kalau kita dah masuk litigasi, kita dah masuk fasa endemik. Jadi kita kalau boleh ini kita bersyukur dan kita kerjasama, kita mengekalkan untuk melawan COVID dan kita terus keluar. Pada tahun depan kita dah boleh kembali kepada near normal, hampir normal ya. Jadi jangan kita tangguh-tangguh lagi. Jadi yang pertama, mari kita sama-sama kita tingkatkan imunisasi, kita ajak semua orang. Kita ingat mesti ada yang ni, ada satu golongan yang sampai hari kiamat pun dia tak nak imunisasi. Itu tak apa. Itu kita kata bila kita telah dapat tinggi, mereka tak dapat imunisasi, maka mereka yang bertanggungjawab. Jadi buat masa sekarang ni saya rasa kita tak perlu mandatory, tetapi mari kita bagi privilege atau keistimewaan kepada orang yang telah lengkap vaksin yang pertama. Jadi orang yang tak ada vaksin jangan cakap banyak. You nak dapat kemudahan, you dapatkan vaksin. Yang kedua adalah kita kena ingatkan golongan anti vaksin ni. Setengah orang tu dia ragu-ragu. Jadi kalau dia tak nak juga tak apa, you tak nak tak apa. Jangan menghasut orang lain. Jangan menyusahkan orang lain dan jangan mempengaruhi orang lain supaya mereka rasa rugi. Dan yang ketiga adalah kita mesti kita tengok keliling kita, saudara kita, kawan kita, komuniti kita yang mana tak dapat vaksin lagi, kita bersama-sama menggerakkan sebagai satu kuasa rakyat. Supaya orang yang anti vaksin ni tidaklah mereka merasakan aku boleh menang dengan tidak menggunakan vaksin. Jadi saya rasa tanggungjawab komuniti kerana kita kejayaan itu kejayaan kita. Kalau kita tidak buat begitu, nanti kita balik semula dan kes makan banyak, nanti ke mana ke arah kita. Jadi saya rasa kita mesti semua pihak mesti sekarang ni mengatakan mendapat vaksin dan juga kita mesti juga melawan pihak anti vaksin ni. Dan yang ketiga, kita mesti juga mengadakan kemudahan-kemudahan sebagai privilege keistimewaan untuk orang yang telah lengkap dua vaksin. Dan itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. Dan juga saya ingin memetik pernyataan daripada Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, yang menyatakan bahawa kita tidak akan selamat sehingga semua orang selamat. Dan ianya mencerminkan betapa pentingnya peranan setiap daripada kita untuk mendapatkan vaksin, untuk kita melindungi diri dan juga melindungi komuniti secara keseluruhannya. Datuk, mungkin untuk kesimpulannya, mungkin ada yang ingin Datuk sampaikan untuk rangkuman perbincangan kita pada hari ini berkenaan situasi kita beralih ke fasa endemik ini, Datuk. Ya, Alhamdulillah, saya rasa kan pertama kita bersyukur dan kita berterima kasihlah kepada sekarang pihak kerajaan, sama ada yang lama atau kerajaan yang baru, telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan pengurusan pandemik ini. Dan saya rasa sekarang adalah tanggungjawab kerajaan untuk terus memantau dan memperkukuhkan strategi yang sedia ada. Dan kita harap juga masyarakat terus bersama-sama menjalankan apa juga peraturan ataupun nasihat. Saya rasa kita tidak ada jalan lain. Kita mesti menang dan kita mesti keluar daripada pandemik ini dan kita mesti menjalani kehidupan biasa secepat mungkin. Jadi saya rasa mari kita sama-sama berusaha untuk membantu diri kita, keluarga kita dan negara kita, insya-Allah. Terima kasih Munawar dan Hani. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Zainal Arifin Umar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesehatan Malaysia, bersama kami pada pagi ini untuk berkongsi tentang bagaimana kita harus bersedia untuk hidup bersama endemik COVID-19 ini. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Zainal. Terima kasih, Datuk.
Sama-sama. Ya, baik. Dan kita tahu bahawasanya mana pada Julai lalu juga WHO meramalkan varian Delta yang lebih mudah merebak dikesan sekurang-kurangnya di 111 buah negara, wilayah atau kawasan dan berkemungkinan menjadi strain COVID-19 dominan di seluruh dunia yang menyebabkan peningkatan kes jangkitan serta kematian baru. Kerana itulah penting untuk kita sama-sama mencari jalan iaitu mencapai imuniti kelompok. Betul. Okey, bila kita dah berjaya dengan kaedah yang itu, maka ikhtiar kita seterusnya adalah melihat kepada situasi semasa. Dan sekarang ini seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan, bahawasanya kita perlu hidup dengan pandemik COVID-19 ini dan akan beralih insya-Allah selepas Oktober nanti akan berakhir pada endemik. Ia akan berada di sekeliling kita sampai bila-bila. InsyaAllah. Kita sama-sama mendoakan semoga perjalanan kita untuk mencapai fasa endemik ini dipermudahkan dan sudah pasti juga kita mengharapkan penglibatan anda semua untuk kita menjayakan program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan.